Hai, saya Lawan Ray. Hai, saya Tendra. Hai, saya Nurul Ain. Hai, saya Shirley. Hai, saya Nur Hashad. Hai, saya Wan Lahman. Pertama sekali, saya akan menerangkan maksud etika dan peradaban. Etika bermaksud prinsip moral atau nilai-nilai akhlak yang menjadi pegangan seseorang individu atau sesuatu kumpulan manusia, manakala peradaban bermaksud sistem dan tahap perkembangan sosial sesuatu bangsa, kemajuan sosial dan kebudayaan sesuatu bangsa. Saya ingin mengkongsikan beberapa bukti yang menunjukkan memunculnya hakikat sosial pada tahun 2018 di Malaysia. Antaranya ialah kerusuhan kawasan Kuil Sri Mahamariaman, Subang Jaya, Selangor. Penulis berita menyatakan bahawa masalah tersebut berpunca dari pihak yang berusaha untuk menjadikan agama mereka sebagai satu-satunya agama dan ingin menghapuskan agama yang lain. Tercetus juga isu sistem pendidikan pelbagai aliran yang melemahkan hubungan etnik negara. Tindakan pengasingan etnik pada usia awal sehingga ke sekolah rendah menyukarkan pelajar untuk bergaul bebas dengan etnik lain pada peringkat sekolah menengah. Seterusnya, menurut Indeks Persepsi Negara, Malaysia berada pada tangga ke-62 daripada 180 buah negara. Ia menunjukkan betapa jauhnya bagi kita merealisasikan hasrat untuk menjadikan Malaysia sebagai negara bebas rasuah. Hakikat sosial ke atas kelestarian etika dan peradaban negara akan ditinjau dari aspek defisit sosial. Defisit sosial bermakna kekurangan dalam konteks sosial yang memerlukan usaha penyatu paduan berterusan untuk meningkatkan tahap kesepaduan. Kekurangan ini disebabkan jurang perbezaan persepsi dan pendapatan dalam kalangan kelompok yang berbeza bermula dengan individu, keluarga dan masyarakat. Faktor yang mendorong kepada berlakunya defisit sosial ialah prejudis. Apabila berlakunya konflik yang disebabkan oleh prejudis, situasi menjadi semakin buruk kerana kurangnya kefahaman dan pengetahuan mengenai satu sama lain. Akibatnya, interaksi antara kaum terbatas dan timbulnya semangat perkauman yang tebal. Sebenarnya tadbir urus dan pembangunan. Di sini saya mengambil prinsip daripada buku Wawasan Kemakmuran Bersama 2030, di mana prinsip tersebut mengatakan bahawa pengamalan nilai murni seperti amanah, jujur dan rasa tanggungjawab yang tinggi dalam melaksanakan tugas dapat mencegah ketirisan dan insiden rasuah, sekaligus meningkatkan kepercayaan rakyat kepada institusi kerajaan. Prinsip ini akan digunakan di 6 sektor dikenal pasti. Yang pertama, tadbir urus politik. Yang kedua, pentadbiran sektor awam. Yang ketiga, perolehan awam. Yang keempat, undang-undang dan kehakiman. Yang kelima, penguatkuasaan undang-undang. Dan yang keenam, tadbir urus korporat. Prinsip ini juga menekankan keberhasilan dalam peningkatan kredibiliti sistem perundangan, perpaduan dalam kepelbagaian, interaksi sosial, jati diri negara bangsa, keharmonian kepelbagaian ideologi dan keutamaan pembentukan negara bangsa. Akhir sekali, prinsip ini mestilah diamalkan dalam tadbir urus dan pembangunan negara untuk mengawal kemuncak hakikat sosial yang berlaku dalam aspek ini, di samping dapat melestarikan semula etika dan peradaban di negara kita. Kiblat ekonomi ialah segala aktiviti ekonomi yang tidak sah di sisi undang-undang, perniagaan yang tidak dilaporkan bertujuan untuk mengelak pembayaran cukai serta aktiviti pengubahan wang haram. Ia juga sering dikaitkan dengan sindiket jenayah berkonsepkan pasaran gelap dan amalan rasuah. Black ekonomi ni juga terkenal dengan istilah underground ekonomi, informal ekonomi serta black market. Okey, apa itu rasuah? Rasuah ialah jenayah atau kesalahan undang-undang di mana seseorang menggunakan kuasa sedia ada demi kepentingan diri sendiri. Antara amalan rasuah ialah meminta atau menerima rasuah, menerima atau memberi rasuah dan menyalahgunakan jawatan. Okey, apakah faktor yang mendorong kepada kegiatan black ekonomi dan rasuah? Yang pertama ialah kelemahan peribadi seseorang, kurangnya didikan agama dan moral seseorang, sikap ingin hidup mewah dan tamak menyebabkan golongan yang mengambil rasuah dan melakukan aktiviti black ekonomi ni sanggup mengetepikan ajaran agama. Yang kedua ialah kelemahan kepimpinan dan pengurusan organisasi. Kepimpinan yang tak cekap dan lemah menyebabkan kurangnya penyeliaan dan pemantauan yang lebih teliti ke atas golongan pekerja yang mengambil rasuah dan ke atas golongan yang terlibat dalam aktiviti black ekonomi. Seterusnya, kesan-kesan hakikat sosial ke atas kelestarian dan juga peradaban negara ialah maruah dan juga nama baik negara akan tercemar. Hal ini kerana negara kita akan dipandang serong dan juga akan mendapat persepsi buruk. Kita juga sukar untuk mendapatkan kerjasama dan juga kepercayaan daripada pelabur luar.
Kesan kedua ialah meningkatkan sentimen etnik dan juga agama. Sikap perkauman ini akan memecah belahkan masyarakat di negara kita, bukan sahaja memberi kesan dalam jangka masa pendek tetapi akan memberi kesan dalam jangka masa panjang. Kesan daripada takbir urus pula ialah budaya negatif dalam kalangan penjawat awam semakin berleluasa. Mereka mudah untuk terlibat dalam jenayah rasuah dan juga penyelewengan, sekaligus menyebabkan etika dan juga prestasi kerja mereka semakin merosot. Kesan keempat ialah keharmonian negara tidak terjamin. Mereka akan hilang perpaduan antara kaum kerana tiada kesepakatan. Situasi ini juga akan menyebabkan mereka akan hidup dalam bermusuhan serta mudah berlakunya pertengkaran.